Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba Allah sedang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, Islam, ihsan, ma'rifatullah, mengenal Allah daripada sisi Allah. Allah kenalkan diri Allah kepada kita yang kita ni jahil, tak tahu apa benda. Dan kita ni nikmat yang paling besar, kita ni diberi kurniaan hidup, di mana sebelum ini belum lagi kita disebut hidup. Dan sesungguhnya hidup kita ni, kita tahu dari sisi Allah Ta'ala adalah penceritaan tajali. Nur jali, Nur jali mana mentajalikan. Mentajalikan iaitu tak lain daripada dia keesaan zatnya. Tidak ada dua pun. Cuma mentajalikan tu tetap dia esa juga. Bukan tajali banyak tu tadi mengatakan dia tu banyak tak? Tetap esa juga. Dan kita ni tetap tak ada juga. Yang ada hanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita fahami. Bila kita fahami maka kita telah dipanggil oleh Allah, innal ladzina amanu. Sungguh-sungguh aku bersumpah bahawa inilah orang-orang yang amanu, beriman kepadaku. Kalau tidak, masih lagi kita berada dalam kesyirikan, wa na'udzubillah. Minta maaf saya cakap. Walaupun kitab kita satu gudang, amal kita dah 1000 tahun, tapi kita masih tak kenal Allah, tak kenal diri kita, masih lagi kita berada dalam kesyirikan. Nampaknya macam kasar, dia syirik halus. Tapi syirik halus ke syirik yang jelas-jelas sembah patung tu pun tetap juga dipanggil syirik. Tetap juga kita tak akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malahan kita akan diazab. Diazab mana? Ketika kita di dunia lagi diazab. Sebab kita melakukan syirik tapi kita tak sedar. Kita mengangkat takbiratul ihram, kita rasa kita yang mengangkat takbir. Kita berdiri dalam solat, kita rasa kita yang berdiri. Kita bergerak, kita apa saja hidup, kita rasa kita mempunyai hidup. Itu yang susah nak tukar. Sebab dah berjalan lama. Kita dah terkena dalam agama kita ni, dalam kita mengamalkan agama, dalam kita mempelajari ilmu-ilmu agama sekarang ni, semenjak daripada merdeka sampai sekarang, kebanyakan kita dah terkena dalam agama kita. Kita dah terkena tipuan, maknanya bukan tipuan. Kita tersalah mengambil ilmu kerana kita menganggapan ilmu terlebih dahulu. Ilmu maknanya kita bukan kenal Allah dulu, kita ambil ilmu dulu. Sedangkan Rasulullah kenal diri, kenal Allah dulu. Dan Allah pun suruh, ingin aku dikenali, diciptakan Nur Muhammad. Jadi kita dah tersilap banyak sampai dah jadi nak apa-apa pun nak kena ada dia punya itulah. Orang kata ijazah ataupun sesuatu yang ada orang yang iktirafkan bahawa kita boleh mengajar. Orang manusia, makhluk yang iktirafkan yang kita boleh mengajar. Dan orang tu sendiri pun dia iktirafkan dia pun sendiri tak kenal Allah. Jadi bergantung pada ni, bergantung pada makhluk terlalu banyak. Sijil pun makhluk juga. Minta maaf, saya bukan kata saya tak boleh ambil sijil. Ambil sijil, tapi jangan bergantung pada sijil.
Tapi kita dah banyak bergantung itu. Mengajar mana masjid, surau, mana pun orang panggil sekarang ni. Semua dia ni ada sijil. Ni ada. Kalau kita tak ada sijil, kita tak boleh panggil dia ni. Nanti bahaya. Padahal kita dah menganggap seseorang itu mempercayai bersandar kepada sijil. Bersandar pada, ini yang berlaku. Kesyirikan yang kita lakukan. Bahawa kita telah mendapat dalam agama Islam itu sendiri, kita ingat betul lah Islam tu betul. Tapi Islam kita ni Islam yang bertopengkan, istidraj kita dapat. Orang-orang Islam telah mendapat sesuatu yang maknanya kepada orang Islam bertambahlah jauh dengan orang dia Islam patut bertambah dekat pada Allah, ni bertambah jauh. Itu sekarang kita tengok Islam kita ni tak kuat. Sebab apa tak kuat? Inilah dia, kita tak mau mengambil Allah dahulu. Menjadi benteng kita. Kita mengambil selain daripada Allah tu makhluk. Nabi SAW diutus untuk memberikan Allah kepada selengkongan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi berpesan, setiap umatku sampai bila-bila pun kena mengambil Allah dahulu. Itu diturunkan kalimah la ilaha illallah. Kalau kita membacanya masih lagi dalam keadaan kita tak memahami, kita tak tadabbur, kita tak berdasiasat la ilaha illallah tu, maka kita membaca je, kita tidak mengamaliakan. Tidak betul-betul ada yang memberikan kepada kita kefahaman yang jelas tentang la ilaha illallah, dan orang yang memberi kefahaman kepada kita la ilaha illallah tu mengkupas, dia berdasiasat, dia sendiri mengamaliakan la ilaha illallah tu dalam kehidupan dia. Hingga dia mahir. Setiap nafas dia turun naik tak sunyi daripada menghilangkan keakuan dirinya. Dan dia hanya mengesakan Allah betul-betul. Seperti mana Allah mengesakan dirinya. Kita jarang jumpa orang begitu. Kita dah berpandang kepada sijil, pandang pada pangkat-pangkat yang... jadi kita tak pandang ini sebenarnya yang mustahak sekali. Bukan saya nak pelekehkan yang lain-lain. Tapi inilah beruntungnya bila orang tahu. Bila dia kenal aja Allah, kenal aja diri, maka dia beruntunglah. Dia dah berada di dalam benteng Allah. Jadi apa pun ilmu-ilmu yang tinggi, makrifat masuk pun, tetap juga mengesakan Allah. Sikit pun ilmu, sikit pun amal dia akan mendatangkan dicintai oleh Allah. Allah suka amal dia. Walau sikit, Allah terima amal dia. Walaupun dia sedikit faham, ilmu ada sikit. Tapi Allah terima ilmu yang dia. Bermanfaat ilmu dia. Sebab dia dah kenal Allah. Tak lain ilmu tu sikit ke banyak, amal tu banyak atau sikit, tetap dia tahu ikhlas. Orang yang ikhlas ni pasti orang yang kenal diri, kenal Allah. Sebab nak mencapai ikhlas adalah fana. Fana tu tak ada keakuan diri. Tak ada keakuan diri. Maka selagi itu kau berdiri solat, kau rukuk, kau sujud, kau rasa engkau yang melakukan ibadah 30 tahun, 40 tahun tiap malam qiyam mulai lagi. Engkau berselawat, engkau macam-macam, kau baca Quran dah berhari-hari berkatam. Tapi tetap lagi kamu masih lagi dalam kejahilan tentang Allah, buta tentang Allah. Allah Ta'ala kata tetap sesat juga. Iblis kalau ilmu, iblis lagi pandai. Dia lagi pandai. Sebelum ni dia kan malaikat. Dia lagi pandai. Dia dekat malaikat yang elit. Malaikat muqarrabin iblis tu. Sebelum dia jadi iblis. Allah robah. Dia adalah yang mana amalan dia tak ada malaikat yang dapat tandingi dia. Semua malaikat-malaikat kalau nak berdoa mustajab jumpa dengan Azazil ni, iblis ni. Sebelum jadi iblis. Jadi berjuta tahun dah dia dah beribadah pada Allah. Kita ni baru 60 tahun. Apatah lagi? Pasti kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, maka kita tidak akan dapat kemanisan iman. Kemanisan iman tu adalah kita benar mentauhidkan Allah, tak ada keakuan diri. Manis iman tu. Bukan maknanya kita, bila kita kenal diri, kenal Allah, kita ni maknanya jadi susah pula. Duk diam je. Allah. Memanglah kita tak ada pun benda. Diam pun Allah yang bagi diam, diam. Dia suruh naik apa, naik apa, turun, turun. Dia suruh berfikir apa, semua dia.
Tapi kita dah terbiasa jadalah. Tahu jadalah? Jadalah ni maknanya suka membantah. Allah bagi kita hidup, bukan suruh mengaku kita hidup. Kita bantah, kita kata kita hidup ni. Kita mendengar, kita melihat ni harta aku, ni aku punya, ni bagian aku. Kita boleh ubah ni. Kita jadi begitu. Jadalah, berbantah-bantah. Yang kitanya kufar, menutupi bahawa Allah yang ada kuasa kehendak, ada kudrat, ada susunan-susunan yang dibagi pada kita. Kita mengakui kita yang menyusun. Inilah dia yang perlu kita hilangkan dalam diri kita. Selagi ada dalam diri kita sifat-sifat mazmumah tu, selagi itu kita berada dalam kedua keadaan, iaitu pengakuan kita dan Allah. Sedangkan pengakuan esa tu hanya satu, mengesakan Allah. Tapi ni ada dua. Kita pun boleh jadi Tuhan, Allah jadi Tuhan. Padahal kita, sifat kita ni sifat dia. Tak lain sifat ni daripada zat. Mengapa kita nak mengaku? Sifat tu hayat. Kemenanggung dalam badanku satu wujud sebenarnya. Bukan ada dua wujud pun sifat tu. Tapi dia nak tajalikan untuk kita faham, kenal dia di sifat. Kalau kita tak faham zat tu. Bila sifat baru kita tahu. Kita tak payah kaji zat dah. Cukup sifat tu kita mengetahui. Sifat tu berasal daripada zat dan tak lain. Yang adanya zat. Semata-mata. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang kita selalu nak mahirkan. Barulah kita ni, hidup kita ni berada dalam naungan Allah. Rahmat Allah 24 jam. Bukan di sini aja. Kita pergi mana? Di Padang Mahsyar. Kita pergi mana? Dekat alam kubur. Kita pergi alam mana malakut, jabarut. Tetap kita tak ada keakuan diri. Esakan Allah. Di situlah. Ini yang kita kena pegang. Nanti kemunculan Imam Mahdi. Jadi kalau kita tak pegang ni, maka kita tak mampu ikutlah. Sebab Imam Mahdi, pengikut-pengikut dia semuanya mentauhidkan Allah dan kenal diri, kenal Allah betul-betul. Panji-panji hitam yang penyokong-penyokong Imam Mahdi ni, penolong-penolong Imam Mahdi ni, semuanya tara-tara wali Allah yang taraf dah memang dia dengan Allah tu arif bila lah. Tak ada keakuan diri dah. Kalau macam kita ni masih lagi nak mengaku lagi, susah nak tukar. Kita rasa kita yang lakukan ibadah, kita yang lakukan ibadah tapi jangan mengaku. Itu semua hak Allah. Kita kan dah katakan dia, Rasulullah pakaian dia la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu dah tentu-tentu Rasulullah SAW tu gedung ilmu, Allah Ta'ala kata. Segala ilmu berada di sisi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tetap, ya Allah, aku tak ada daya upaya. Aku tak ada ilmu. Aku tak ada hidup. Aku tak ada dengar. Semua kau punya, ya Allah. Dan susunlah hidup aku, ya Allah. Jangan kau biarkan aku menyusun hidupku sendiri. Walau sesaat. Walau sekelip mata. Walau satu nafas naik turun. Itu Rasulullah SAW. Dia ajarkan kepada kita. Supaya jangan ada buat pengakuan adanya kita lagi. Itu yang menjadi masalah besar pada diri kita. Susah kita nak tukar channel tu. Sebab dah terbiasa 30 tahun, 40 tahun. Kita dah mengambil ilmu dengan cara kita naikkan ilmu tu. Ilmu tu menaikkan keakuan diri kita. Padahal ilmu Allah ni sebenarnya baik huruf daripada titik, huruf alif, apa pun ayat, semuanya akan membuangkan keakuan diri. Tapi kita amalkan, baca Quran, selawat, macam-macam kita buat, sedekah, amalan. Semua ilmu yang kita dapat, yang tinggi, yang rendah, semuanya kita dapatkan untuk nak naikkan keakuan diri kita pula. Untuk orang puji kita, untuk orang tahu kita ni hebat. Tu untuk nak pergi mana pun kita nak bawa ilmu tu supaya orang tahu kita, apa pun orang tanya kat kita, kita hebat. Orang lain tak ada ilmu kenal diri, kenal Allah, kita yang ada. Kita rasa bangga kat situ. Padahal kita segala ilmu baik sikit, baik besar, baik tinggi, baik rendah, apa pun ilmu daripada huruf alif sampailah apa pun ayat-ayat yang banyak pun ilmu-ilmu Allah, kalimat-kalimat Rabbi, tetap juga tak lain mengesahkan Allah. Bersandar kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ini dan tak ada. Dini dah sekarang ni umat Islam jadi lemah.
Bukan lemah tu sebab Islam tu lemah. Orang Islam sekarang tak mengambil, tak kenal diri, tak kenal Allah dulu. Boleh kita tengok zaman tok nenek kita dulu. Macam mana semangat-semangat orang-orang dulu-dulu. Ya? Ilmu dia tak banyak tapi pegangan akidah dia. Kalau jadi apa-apa peperangan lawan Jepun ke apa, dia berjuang betul-betul. Dia tak takut mati sebab dia dah kenal Tuhan dia. Sekarang kita kalau jadilah Imam Mahdi datang, saya pun tak tahu lah macam mana cakap. Huru-hara lah kita tengok pada perangai-perangai apa. Orang Islam kita sendiri kita tengok perangai dia. Jadi kalau selagi kita tak ubah, selagi kita tak tukar, tak keluar daripada akuarium hawa nafsu kita, akuarium keakuan diri, akuarium dalam keakuan diri itu akan masuk akuarium Yahudi. Akuarium Yahudi tak lain adalah akuarium daripada Dajjal, iblis-iblis punya susunan-susunan dalam kehidupan kita. Jadi macam mana kita nak memproseskan balik? Ini kita bercakap ni kena cepat sebab apa? Tak lama lagi dah datang Imam Mahdi mengejut dia nanti. 2 jam lah nanti kita nak sibuk nak cari dah tak sempat dah. Sekarang ni lah mantap-mantapkan betul-betul supaya kita betul-betul bila dah ada ilmu kenal diri, kenal Allah ni, kita dah maknanya sentiasa dalam naungan Allah. Jadi kalau kita wafat ke berperang, mati ke, tetap mati di dalam bihusnil khatimah. Mati syahid. Inilah peluang dia Allah bagi pada kita akhir zaman ni. Ini tidak makin lagi kita kumpul dunia ni, makin kumpul lagi macam-macam lah yang selain daripada Allah. Yang daripada sehari ke sehari kita nafikan diri kita supaya esakan Allah, tak ada ilmu tu pada diri kita. Kita tak amalian, kita sekadar sebut je nama Allah tu. Tapi tidak bawa betul-betul akhlak kita dengan Allah 24 jam. Agama kita ni 24 jam mengesahkan Allah. Bukan waktu-waktu ritual tu. Zuhur, kita esakan Allah waktu zuhur. Habis zuhur, lintang pukang. Masuk asar pula. Asar pula mentauhidkan Allah. Lepas asar, lingkup. Masuk maghrib, kita apa balik. Itu agama kita bukan gitu. Agama kita berkekalan. Terus menerus. Selagi kita hidup, kita kenal dia. Kita mengesahkan Allah je hidup kita. Lain. Allah pun bagi tahu. Orang yang Islam itu belum tentu mukmin, tapi orang mukmin tentu Islam. Orang mukmin ni para rasul, para nabi, para wali Allah, hari bila mereka ni disebutkan nama Allah, dia dah kenal, bergetar hati dia, rindu hati dia. Malu dia dengan Allah. Kalau hatinya tak khusyuk dengan Allah, ada keakuan diri, sifat ihsan dalam diri dia makin meninggi, makin dia nyata nampak Allah, makin nyata nampak Allah. Sifat ihsan. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu lihat Allah, kata Rasulullah. Kalau tak dapat pun yakini Allah bertambah dia tambah ke depan ni, bertambah dia yakin dengan Allah, bertambah yakin pada Allah. Bertambah dia malu pada Allah, bertambah malu. Tu tadi, bertambah dia takut pada Allah. Takut nak rasa ada keakuan diri. Ini yang kita nak. Nanti kita hadapi Dajjal nanti beratlah kalau tak ada ni. Jangan kata Dajjal lah, yang tak ada Dajjal pun hawa nafsu kita ni tak boleh kita hadapi tanpa membuangkannya. Bila dah membuangkannya, jadi dia menghadap kepada Allah. Jadi hawa nafsu kita akan kita serahkan kepada Allah, maka Allah yang tahu mengalahkan, melemahkan hawa nafsu kita tu tadi. Keakuan diri itu bukan senang. Bukan senang, tapi tak adalah kita kalau kita biarkan lagilah teruk. Jadi kita mohonlah Allah kan. Allah yang suruh. Hanya Allah yang boleh melemahkan. Rasulullah SAW sendiri pun ada keakuan diri. Ada hawa nafsu dia panggil. Ya, Sayyidatina Aisyah apa-apa. Tanya engkau pun sama ke ada hawa nafsu? Ya, aku pun ada korin aku. Tapi korin aku ni, hawa nafsu aku ni telah ditundukkan oleh Allah. Rasulullah kata gitu. Jadi kita semuanya kena kenal diri, kenal Allah. Maka Allah yang akan menundukkan keegoan, keakuan diri kita yang susah nak dibuang. Melainkan Allah SWT yang boleh mensucikan, membersihkan dia. Apa tandanya? Bila Allah dah bersihkan, dah buangkan keakuan diri kita, maka akan timbullah sifat Mahmud.
sifat yang terpuji seperti Rasulullah, iaitu kasih sayang. Kasih sayang nak ajak manusia bawa kepada kenal Allah juga di situ begini. Tapi kalau tak ada sifat tu, tadi kita nak upah ganjaran, duduk dengan pembesar-pembesar supaya pembesar banyak bagi hadiah, bagi kita pingat, dapat lain tu, tingat ni, Datuk Tan Sri apa semua. Jadi kita dah terbiasa situ. Ini minta maaf lah saya cakap ni pasal benda dah terlampau dekat. Jadi saya sayang kan, saya cakap lah. Itu memang begitu perangai manusia-manusia sekarang, akhir zaman. Nak marah saya, marah lah. Tapi Allah dan Rasulullah yang bagi tahu. Jangan marah saya dulu, marah Allah dengan Rasulullah. Studi Allah dengan Rasulullah cakap begitu, sayangkan kita. Bukan suruh marah. Alih lah. Janganlah buat perangai macam tu lagi. Biarkan raja kau tersungkurnya tu. Raja kau dah lah tak kenal diri, tak kenal Allah. Engkau pula dekat dengan dia, engkau orang alim, kau mufti, kau ulama, kau lagi pun sama lobby untuk diri engkau pula, naik keakuan diri engkau pula. Padahal kau buangkan keakuan diri dia, ini engkau pula yang naikkan keakuan diri engkau supaya dapat sesuatu daripada dia. Macam mana? Tapi engkau rasa macam Allah sayang kau lah, Allah suka lah, rezeki aku bagus lah. Ayalah tu. Sebenarnya kau dapat istidraj tu. Kau rasa aman padahal Allah tu bagi supaya kau bertambah jauh dengan Allah. Ilmu kau tu tadi tak memberi manfaat. Sebab kau tak dapat mentauhidkan Allah betul-betul. Sebab engkau ingat kau boleh menipu manusia. Kau boleh menipu malaikat, boleh. Tapi Allah dan orang-orang ahli Allah kau tak boleh tipu. Sekilas kau bergerak selangkah, dia tahu kau bukan ahli Allah. Walaupun segudang ilmu PhD kau. Seluruh orang panggil kau alim ke. Dia tahu kau selangkah je nafas kau turun naik, dia tahu kau bukan ahli Allah. Kau nak cerita apa? Jangan kau nak membohong dengan ahli Allah. Ahli Allah dia tahulah taraf kau tu tadi. Engkau hanya belajar ilmu tinggi-tinggi supaya dapat gelaran alim. Sedangkan orang wali Allah mempelajari untuk menafi keakuan diri, bersih. Itu yang Rasulullah ajar, supaya bersih. Hanya orang yang bersih yang dapat makam arif billah, dapat makam wali Allah, kekasih Allah. Engkau belajar dapat makam alim. Tetapi alim kau tu tadi membawa ilmu tak manfaat sebab tak mengesahkan Allah. Jadi iblis tak takut dengan orang alim yang macam kamu orang. Sebab ada keakuan diri, tak kenal Allah. Tapi orang tu sikit je ilmu dia. Tapi dia kenal diri, kenal Allah. Manfaat dia tinggi. Malaikat pun memuji dia. Iblis takut lalu jejak dia pun. Dan iblis melobi supaya jangan dekati orang begini. Takutnya iblis sampai dia. Kalau orang ni datang, cabut iblis. Sebab orang begini dah tak ada keakuan diri. Dia berada dalam benteng Allah. Dan setiap perkataan daripada kalam Allah. Dan setiap pendengaran, penglihatan, apa pun kudrat, semua dia tak rasa dia memiliki. Hanya milik Allah. Jadi macam mana kita nak hadap orang begini? Iblis nak hadap macam mana? Ini yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Dapatkan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Siapa yang pernah dapat ijazah, Alhamdulillah. Daripada guru-guru mursyid mereka. Alhamdulillah. Orang-orang begini sepatutnya para raja, para menteri, para orang pembesar-pembesar negara harus cari orang begini untuk jadikan penasihat. Bukan membuangnya, bukan mengatakan dia sesat. Ini kau sesatkan dia pula. Ya Allah. Macam mana negara kita nak memperoleh rahmat daripada Allah, sedangkan orang-orang kekasih Allah kau hina? Allah ikhtiar perang. Tu tadi. Jadi ubah sekarang ni, ubah peluang kita kena ubah. Kalau tak ubah ni tak lama lagi ni saya ingat ni. Dia dah bertindak dah ya. Ni. Dia dah bertindak dah. Cuma kita tak perasan. Dia dah ditabal, kita tak perasan. Ada yang tu buat-buat dia sebab mata hati ni dah buta dah. Mata hati dah buta, mana yang nampak? Tu. Jadi kita bukakan mata dia, kena pujuk. Tu. Macam seolah-olah kita nak murahkan ilmu Allah Ta'ala. Tapi dah terpaksa. Sebab kita kesian. Nanti bila betul-betul terjadi nanti, takutnya nanti kita yang menentang dia.
Tu yang jadi berlaku nanti. Tu. Jangan salahkan siapa-siapa. Kita nanggung diri kita akan ditanya oleh Allah SWT. Bagi orang yang dah kenal diri, kenal Allah, selamatlah. Sebab tetap juga sama akidah dengan kita, Imam Mahdi sama juga. Kita akan mudah ikutlah. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu kenal diri, kenal Allah ni, dia akan jadi penentang. Kita sendiri pun nak ditentang lah. Tu tadi. Macam-macam alasan dia tak bagi kita ke depan. Dia anggap kita macam tak ada. Kita ni, dia anggap macam tak ada. Benci ni sangat pada kita. Tapi kita tetap juga tiap malam mendoakan dia. Minta, Ya Allah, dia tak tahu apa-apa, Ya Allah. Bagi dia hidayah. Kalau kau bagi, kau bijaksana, Ya Allah. Tu tadi. Kita rasa begitu. Sebab kita tak ada dah. Allah dah fanakkan kesombongan. Orang yang dah kenal diri, kenal Allah ni, Allah dah hilangkan kesombongan dalam diri dia. Buangkan takabur, keakuan diri dia. Sifat sum'ah, sifat-sifat tercela. Semua tak ada dah. Allah yang buang kan, bukan dia tu hebat. Bila dah kenal diri, kenal Allah, binasa semua. Allah dah janjikan. Siapa yang kenal diri, maka dia kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, maka binasa. Jadi dah tak ada dah kebencian. Yang ada adalah sifat mahmud yang Allah masukkan pada orang ini. Untunglah para wali Allah, para orang-orang yang mukmin semuanya akan dapat itu. Hatinya adalah hati yang berkasih kasih sayang. Dengan iblis, dengan syaitan, dengan apa pun musuh, dia tetap kasih sayang. Dia tak menghina. Cuma dia berhati-hati untuk mengajarkan kepada masyarakat dia bahawa kita kena tahu bahawa posisi dia mengajakkan kita kepada kesesatan. Itu je. Bukan bermakna kita kata semua ni kita nampak, maknanya iblis pun kita nampak kita boleh join dengan tak. Sebenarnya hakikatnya ya adalah kita tidak boleh menghina, makna hina macam mana. Kita kata apa ya Allah kau jadikan iblis, tak payah jadikan. Bukan maksud saya itulah dia. Kita tak boleh. Kita bila dah kenal diri, kenal Allah, kita ni kenal dia satu pasukan lah. Ada pasukan tu baik, ada pasukan hak, ada pasukan batil. Mesti ada lah. Mesti ada malam, mesti ada siang. Mesti ada tinggi, mesti ada rendah. Mesti ada hina, mesti ada mulia. Mesti ada surga, mesti ada neraka. Allah jadikan tu sepasang-sepasang tu tadi. Maka itu satu pasukan lah bagi kita. Semua ada. Tapi pasukan, bila satu pasukan tu kita kena tahu posisi dia begitu. Yang kita pergi ikut apa? Kita punya posisi apa? Rahmatan lil alamin, ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak bawa sama-sama je. Jangan lagi kita maknanya nunggu-nunggu lagi. Apabila siapa-siapa yang dah dengar YouTube ni, maknanya dengar ni, baik dia pangkat yang paling tinggi, agung, menteri apa ke, raja ke apa, sudahlah keluarkan. Selagi kalian tidak keluar, kalian telah tertipu dengan keduniaan. Kalian ingat kalian berkuasa, jadi agung, jadi raja, harta kamu boleh arah-arahkan orang. Allah tak pandang tu semualah. Kamu buat masjid 1000, Allah tak pandang. Allah lebih pandang kau kenal Allah tak? Kau kenal diri tak? Kalau kau kenal diri, kenal Allah, kau tak payah susah-susah beramal. Sikit pun aku terima. Tapi kau buat satu dunia, kau buat sedekah, kau buat masjid, kau buat. Tapi Allah tetap tak pandang selagi kau tak kenal Allah. Sebab akan kebanggaan pada diri kau. Bila kau buat masjid, ni aku buat masjid ni, aku buat masjid ni, aku itu yang jadi amalan tu dibenci oleh Allah. Sebab engkau mengaku, padahal duit tu daripada mana? Kau jadi agung tu daripada limpahan kurnian apa? Siapa yang kurniakan tu? Kau jadi agung, kau jadi raja, kau jadi orang kaya, kau jadi menteri, siapa kurniakan tu? Kau jadi ulama, siapa yang kurniakan tu? Kursiyuhus sama wati wal Allah yang sudahlah, bertaubatlah. Boleh jadi kau jadi agung, tapi kau harus kenal diri. Macam mana pun kau nak ngajar siapa, kau jadi agung, kau jadi raja, kau jadi ketua, apa pun ulama, kau tetap juga mengesakan Allah. Tak ada yang lebih tinggi lagi. Itu tujuan dia. Jangan tertipulah dengan harta ni. Al-malu wal-banu zinatul hayati dunia. Perhiasannya je. Tak boleh dibawa ke mana-mana. Habis je. Hancur, tertipu je kita. Zinatul hayati dunia ni. Allah semenjak ciptakan dunia ni, seisi-isinya,
Tak lebih Allah pandang semacam sebutir pasir je. Apa benda yang kita rebut? Harta, wanita, kedudukan. Itu semua sebutir pasir je. Sampai kita nak fitnah sana, ada keakuan diri, benci orang ni. Kenapa? Dan rasa kita hebat, kita kaya, kita raja, kita boleh arahkan. Ya Allah. Mendatangkan kita lagi jauh pada Allah harta kita. Bukan bertambahkan dekat dengan Allah. Bertambah kita berilmu pula, bertambah kita rasa bangga, kita banyak ilmu, kita banyak beramal. Bukan dekat pada Allah lagi, bertambah jauh. Melainkan kau belajar kenal diri, kenal Allah, baru hati kau akan tenang setenang-tenangnya. Allah akan bagi tenang. Sebab Allah sendiri ridha. Kau paksa nak kaya. Allah bagi tahu. Allah bagi supaya kau tambah-tambah jauh. Buat apa? Kita nak apa pun ridha Allah. Ridha Allah, Rasulullah kata. Ridha Allah tu perlu kenal diri, kenal Allah. Carilah. Itu pemimpin Turki tu tadi. Dia layan, dia jaga. Dia punya ulama yang bertaraf rohani, rabbani tadi. Guru-guru tarikat-tarikat dipanggil ke istana. Bagi nasihat dan dihidangkan makan. Raja tu, menteri tu hidangkan ulama. Dia jaga ulama ni. Ulama ni lebih tinggi darjat daripada aku, dia kata. Sebab dia menasihati aku untuk apa aku perlu buat. Sebab Allah Ta'ala punya pesanan-pesanan tu ada pada dia. Nasihat-nasihat tu ada pada dia. Jadi aku kena jaga dia. Setiap hari dia panggil. Tukar-tukar ulama-ulama sufi sana di Turki kan. Kita buang-buang. Lepas tu kita cari rumusan untuk macam mana nak mentadbir negara jadi aman. Kita panggil orang Yahudi pula jadi penasihat kita. Bangang tak bangang tu tadi. Kan? Tu kata. Jangan, saya cakap ni bukan saya marah. Sebab saya nak bagi tahu dah. Tauhid ni jangan main-main dah. Ya? Jangan lagi kita nak manja-manja. Tak boleh. Tauhid ni kena tegas. Tegas. Asidau alal kufar. Tegas terhadap ni nak mensyirikkan kita biarkan. Kita dah melakukan syirik banyak kali ni setiap masa. Kita tak tegas. Tu pasal jadi itu. Allah suruh tegas. Nabi tegas ni tak nak. Aku tak nak ada keakuan diri aku. Malaikat datang baca Iqra. Nabi tak nak baca. Tegas je tadi. Iqra. Malaikat datang tu suci tu. Tetap juga. Aku dah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh jawab, baru aku jawab. Begitu. Tegasnya tadi. Jangan Islam ni ikut mudah. Kasih sayang memang kasih sayang. Tapi tegas tu kena tegas dulu. Supaya tak ada keakuan diri. Ini kita ada keakuan diri. Kita buat apa benda baik pun tak jadi. Sebab akan menimbulkan rasa kebanggaan di diri nanti kita berbuat. Kenapa engkau berperang melawan musuh tadi? Aku supaya orang gelarkan aku mati syahid. Tak dapatlah kita mati syahid. Kerana kita berjuang tu bukan sebab kerana Allah, tapi kerana kita nak mati syahid. Biar orang tahu kita mati, salah dah, tak boleh. Engkau ulama ni, kenapa engkau tak betul? Masih lagi penipu. Aku ulama, aku ajar ni. Ya, tapi engkau berbuat tu agar orang tahu engkau tinggi darjat kau sebagai. Habislah kena gitu. Tak betul-betul kenal diri kenal Allah. Kalau kenal diri kenal Allah, lebur tu semua tak ada. Engkau orang alim Iblis pun datang kat Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia bersuara kat sebalik pokok, dia kata, benda yang halal jadi halal bagi kau, dan benda yang haram pun jadi halal pun. Nyahlah kau Iblis, Syekh Abdul Qadir Jalani kata. Dia kenal diri kenal Allah. Allah kalau berkata-kata tidak ada huruf, tiada perkataan macam kau. Terus Iblis sedar dia. Hebat kau Syekh Abdul Qadir ni, ilmu kau hebat dah. Banyak aku kecundangkan para orang-orang alim. Ya? Tapi engkau aku tak dapat dah. Engkau tahu suara daripada yang batil. Ya, engkau jangan tersilap. Sebenarnya bukannya aku ni hebat, bukannya aku ada ilmu. Tetapi Allah melindungiku. Nampak? Padahal Iblis dah puji dia tu. Puji sebalik puji pun nak kenakan dia lagi. Nak biar ada keakuan diri. Tetap Syekh Abdul Qadir ini semua rahmat Allah, kurniaan Allah. Aku tak ada ilmu, tak ada apa. Begitu wali Allah, Kutubul Ghaus. Ketua para wali Allah pun dia pegang ni betul-betul. Kita nak selamat ini. Jadi kekayaan, pangkat tinggi, apa amalan kita hebat macam mana, kita tak bersandar. Kita betul-betul engkau lah ya Allah. Demi engkau ya Allah, tak ada lain. Engkau lah yang segala ini adalah cerita-cerita engkau ya Allah. Tak ada kena-mengena dengan amalan aku, tak ada apa.
Memang kita buat amalan tapi kita tak dan kita bersandar tetap juga engkau lah yang bagi aku buat amalan tu. Kalau kau tak bagi aku berdiri 20 tahun ibadah kian mulai, aku tak mampu. Sungguh pun aku buat ibadah macam mana ya Allah, malaikat datang kata tempat kau di dalam neraka, aku jalan terus ibadah aku ya Allah. Dan datang malaikat mengatakan 20 tahun aku ibadah, engkau dah telah mendapat tempat kau di syurga. Tetap juga aku tak membanggakan dengan amalan kau. Habis apa yang membanggakan? Membanggakan adalah aku betul-betul merasakan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada rasa keakuan diri. Merasakan Allah seperti mana dia yang tunggal yang ada. Itu sebenarnya yang Rasulullah SAW nakkan kita dapat. Menangis-nangis Rasulullah. Sayangkan kita umat dia. Supaya jangan nyata aku diutus untuk la ilaha illallah. Untuk menyatakan engkau sendiri pun yakin yang ada hanya Allah. 13 tahun Nabi SAW memberikan anugerah ni. Ini dulu dimasukkan. Jadi ilmu lain bukan saya cakap tak betul. Jangan. Kalau dah ada tu banyak tak apa. Patah balik lah ni, tak nak patah balik. Pasal dah banyak ilmu kepujian. Ilmu keakuan diri tu dah banyak. Susah kita nak kosongkan balik. Tu tadi. Telefon boleh lah delete. Dalam diri kita boleh delete senang-senang. Kalau tak betul-betul kita mohon menjerit kepada Allah. Minta Allah Ta'ala tu cuci, buang ke kotor. Tak betul-betul. Kita masih lagi cinta dunia. Masih lagi nakkan susah. Tak boleh. Ni betul-betul. Kita rugi sebenarnya. Kita berada dalam innal insana lafi khusr. Selagi kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Rasulullah sampai merayu pada umat dia. Umatku nanti dia tak menyembah lagi pada patung dah. Dia akan menyembah kepada kedudukan, duit, emas apa. Itu yang Rasulullah SAW takut pada umat dia. Itu apa sebab dia? Sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Ada keakuan dia tu. Dia nakkan benda tu lah yang kat dunia ni digila-gilakan oleh manusia. Fir'aun, Namrud. Itu semua ni lah dia yang kejar. Kita nak ikut jejak langkah tu. Pasal dunia ni hanyalah perhiasan habis. Yang tetap kekal adalah wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amal. Yang tetap kekal tu adalah di sisi Allah tu tadi. Wal baq yang tetap kekal. Salihah. Amalan soleh kita tu adalah amalan yang betul-betul bersandarkan Allah. Bukan aku yang beramal, engkau lah ya Allah. Engkau lah menyembah diri engkau, engkau memuji diri engkau ya Allah. Bawa dalam kehidupan kita. Si Haji ni pelik lah ilmu dia ada. Lah, para wali Allah. Yang kata Nabi ni memang tetaplah. Selesai dah. Dah duduk makam ni dah. Wali-wali Allah dah duduk makam ni dah. Sampai kat kita pula, kita jadi pelik, asing pula ilmu ni lah. Ni yang Nabi bagi tahu asing. Tapi Nabi kata beruntung orang yang asing pada akhir zaman ni yang dianggap alhamdulillah. Teruslah kita mana yang ada ni, teruskan. Ajakkanlah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ni untuk ni tadi akan menambahkan lagi kita merasakan hilang keakuan diri, merasa esa je, dia je, tak ada yang lain dalam hidup kita. Dia je kita. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Tetap juga dia, bukan kita. Bukan engkau Muhammad melontar, bukan engkau berjalan Muhammad, bukan engkau melihat Muhammad, bukan engkau yang ada kuasa Muhammad, bukan engkau yang berkehendak ya. Seluruhnya adalah aku ya Allah. Itu Nabi Muhammad dah dapat. Jadi Muhammad ajarkan dengan nyata dan jelas bahawa aku sendiri dapat Allah Ta'ala, engkau pun harus juga dapat Allah. Itu yang diajak oleh Rasulullah, para nabi-nabi, para wali Allah. Jangan kita tukar tajuk lagi. Ini tajuk utama dia. Tak ada tajuk utama dan lebih utama lagi. Afdal zikr. Afdal paling mulia adalah mengesakan Allah. Tak ada yang mulia lagi. Sebab segala ilmu akan pergi mengalir mengesakan Allah. Alhamdulillah. Kita minta sikit pencerahan dari Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif, insyaAllah. ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Aziz, para santri dan para sahabat yang sudi mengimarahkan zawiyah Tok Ayah. Semuanya Allah punya. Bukan tempat saya. Allah yang kasih. Maka kepada Allah lah juga kita kembalikan. Mari sama-sama kita imarahkan. Kita imarahkan tempat ini. Kita pecahkan kesunyian. Kalau boleh nak buat majlis 24 jam pun boleh. Malam sampai ke subuh boleh. Sebarkanlah kebaikan. Lagi malam lagi saya suka. Sebab suasana malam tu membangkitkan kegairahan untuk mendalami ilmu tauhid. Terbuka segala futuhat, nafahat kerana pasangan bagi kesunyian malam itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Namun di kala siang pun apa salahnya? Marilah sama-sama kita memeriahkan taman-taman syurga, wadi-wadi yang subur, lahan-lahan yang indah, kebun-kebun akidah yang gembur, dan zawiyah-zawiyah yang menamaikan. Iaitulah taman-taman syurga seperti ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya pada pagi ini terpanggil untuk bercakap pasal hala tuju. Nak bercakap pasal hala tuju. Pada sidang pendengar, mudah-mudahan ada manfaat yang terlintas untuk bercakap. Kerana pada zaman yang makin edan ini, kaum muslimin kehilangan hala tuju. Apabila kehilangan hala tuju, kita jadi berbalah-balah. Jadi hala tuju ni kita nak pegang apa dulu? Apa dulu tempat kita untuk berpaut? Quran dan sunnah. Quran sunnah min babil aula. Itu hukum rujukan yang premier. Tidak ada syak, tidak ada ragu lagi. Itu sumber hukum yang rasmi, yang tidak ada khilaf. Baik semua mazhab, baik semua firqah, baik semua milal, baik semua nihal, baik semua fahaman, sama ada yang lurus ataupun yang sesat, semua setuju kena ambil Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak ada sangkalan lagi, tidak ada khilaf lagi, tidak ada dakwa-dakwi lagi, memang sah. Seterusnya nak ambil apa? Dan ataupun apa ada dalam hadis tu yang tempat untuk kita berpaut? Okey, yang terkini yang boleh kita berpaut ialah hadis berkenaan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti apabila datang, dalam hadis yang sahih telah dinukilkan, akan memerangi Jazirah Arab. Yang kedua akan memerangi Farsi. Saya nak tanya, Jazirah Arab dengan Farsi ini orang Islam ke orang kafir sekarang? Jazirah Arab dan keseluruhan negara Farsi sudah menjadi kaum muslimin. Dan tuan-tuan sendiri boleh sebut apakah mazhab yang mereka pegang sekarang ni? Apakah mazhab yang mereka pegang sekarang ni? Itu saya tak nak jawab lah.
Saya tak nak bagi tahu lah tu. Tuan-tuan kajilah sendiri, selidiklah sendiri. Apakah dia ada 3 je sekarang ni? Ada 3, umat Islam terpecah kepada 3 yang besar. Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kedua Wahabi, yang ketiga Syiah. Yang lain-lain tu kalau dikaji sudah cukup ataupun mungkin lebih daripada 73 umat Nabi Muhammad yang terpecah. Tapi yang besarnya 3 ni. Jadi tuan-tuan jawablah sendiri. Tuan-tuan matchlah kan sendiri. Jazirah Arab ni kebanyakannya mazhab apa? Di Farsi pula kebanyakan mazhab apa? Jadi Imam Mahdi ni kita boleh buat kesimpulan. Apabila bangkit dia nanti, apabila zuhur dia nanti, dia akan memerangi orang Islam. Dia akan memerangi orang Islam. Apa maksud memerangi? Janganlah kita tafsirkan lagi. Itu kita serah kepada tindakan Imam Mahdi sendiri. Jangan kita fikir memerangi tu sekarang ni kita nak memerangi Wahabi dengan Syiah ni dengan jalan yang kekerasan seperti orang-orang tertentu yang bom sana sini. Bukan, itu bukan. Kita sudah ada kita punya pegangan kita, iaitu ayat Al-Ma'idah surah 54 tu. Apabila nanti di akhir zaman, saufa ya'tillah. Dia guna istilah saufa tu, maknanya hujung nanti di akhir zaman. Dalam ayat-ayat yang dekat, fi bid'i sinin, sa. Dia guna perkataan sa. Nahu dia sa. Maknanya sa tu kalau dekat dengan zaman Nabi, Allah guna istilah sa. Maknanya akan. Sa dengan saufa tu maksud dia akan. Saufa ni maksud dia di akhir zaman nanti. Saufa ya'tillah. Saufa ya'tillah. Akan didatangkan oleh Allah satu kelompok. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ciri dia kasih sayang. Jadi saya amat suka dengan penceramah-penceramah yang bawa kasih sayang, yang ingin menyatukan umat Islam dengan cara kasih sayang. Salah seorang padanya ialah Ustaz Aziz sendiri. Menyemarakkan kasih sayang, cinta kasih sayang, akhlak dia pun kasih sayang. Panggil orang kasih sayang, lagi orang benci lagi dia sayang. Inilah salah satu ciri surah Al-Ma'idah 54 tu. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ciri mereka ini, biqaumin ni, golongan biqaumin yang memerangi riddah. Riddah tu bukan riddah daripada Islam, tapi riddah daripada ad-din. Mayartadda minkum an dinihi. Murtad daripada ad-din. Bukan murtad daripada Islam ya. Depa ni orang Islam, tapi murtad daripada ad-din. Macam mana tu? Apa maksudnya murtad daripada ad-din? Ad-din ni terbagi pada 4 tayar. Ad-din ada 4 tayar. Dalam hadis Jibril dijelaskan. Islam, iman, ihsan, dan satu lagi as-sa'ah. Islam, iman, ihsan dan juga as-sa'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Islam banyak. Orang beriman jarang-jarang. Orang ihsan kadang-kadang. Macam ni? Firam dibuat kadang-kadang. Orang yang as-sa'ah, yang mengetahui as-sa'ah, payah. Payah jumpa orang yang mahir tentang as-sa'ah, yang membongkar-bongkarkan penipuan Dajjal. Dajjal ni pasangan dia Imam Mahdi. Kalau orang tu bercakap pasal Imam Mahdi, tengok, dia mesti akan cakap pasal Dajjal juga. Contohnya Ustaz Wadi Anwar. Bila dia membongkarkan pasal Dajjal, pasti, insya-Allah, pasangan dia tetap ada. Dia akan cakap juga pasal Imam Mahdi. Tengok Ustaz Auni. Ustaz Auni mendedahkan kebobrokan, perangkap-perangkap, jerat-jerat yang dipasang oleh Dajjal. Ustaz Auni juga menceritakan tentang Imam Mahdi. Begitu juga ramai lagi. Ustaz Hanif, Al-Jeffri, Ustaz Jeffri, Ustaz Hanif Jeffri ke apa. Kemudian Ustaz Dr. Rushdi. Kemudian ramai yang telah wafat juga. Ramai ulama-ulama yang ada karamah, yang ada futuhat, yang bercakap tu. Sekarang ni baru jadi. Dia dah meninggal dah. Sekarang ni baru nampak jadi. Ustaz-ustaz ni boleh dibilang dengan jari. Yang mahir tentang eskatologi. Itu as-sa'ah. Dia yang bahayanya sekarang, di manakah riddah tu berlaku? Iaitu dia menolak. Dia menolak salah satu dari rukun ad-din. Tapi dia orang Islam. Inilah yang diperangi oleh Imam Mahdi apabila dia turun nanti. Maknanya, memerangi itu maksudnya
membersihkan dari dalam dulu. Kerana kalau kita tengok yang lepas-lepas, umat Islam ni bukannya lemah. Kalah perang bukan lemah, tetapi kerana onar yang dilakukan oleh para munafik. Jadi agaknya hadis ini dah jelaskan awal-awal, dah bagi pecah lubang dah, bagi soalan bocor dah. Apa yang akan Imam Mahdi buat apabila dia datang nanti? Iaitu dia akan memerangi orang Islam sendiri. Dia akan memerangi orang Islam sendiri, membersihkan dari dalam, membersihkan daripada dalam supaya umat Islam clear dan tidak ada anasir yang menjahanamkan Islam balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Justru para sahabat sekalian, para santri, anak-anak, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, maka berdasarkan hadis ini, saya nak ajak para netizen, para pendengar di luar sana, pertama sekali, janganlah cepat menyesatkan orang yang di atas jalan ini. Reserve dulu. Kerana Imam Mahdi sendiri pun, dia akan membersihkan Islam dari dalam dulu. Iaitu dia, langkah pertama yang dia buat, dia akan memerangi Jazirah Arab. Yang kedua, memerangi Farsi. Di mana Jazirah Arab dan Farsi, dua-duanya adalah orang Islam. Dia akan membetulkan balik, mungkin betulkan balik dengan akidah, mungkin betulkan balik dengan meluruskan dengan pedang, wallahu alam. Tak tahu. Itu cerita tak tahu yang kita tidak berhak untuk sentuh macam mana cara dia yang Allah tajallikan kepada dia. Maka apa salahnya untuk kita ikut menjejak langkah itu? Apa salahnya untuk kita mengikuti jejak langkah itu? Iaitu kita ajak kaum muslimin ni, sebelum Imam Mahdi datang ni, kita ajak kaum muslimin, kita bersihkan dengan jalan ni, menafikan keakuan diri, jalan kasih sayang. Ajak ramai-ramai. Mari. Apa juga pahaman kau? Kau Wahabi ke? Engkau Syiah ke? Mari kita boleh duduk bersatu padu dengan jalan ini, iaitu menafikan keakuan diri, menafikan wujud diri. InsyaAllah, ini adalah jalannya, jalan perpaduan ummah. Dan saya tidak pula kata inilah satu-satunya jalan. Tidak, saya tak asub gitu. Cuma saya berasa yakin ini salah satu daripada jalan untuk mewujudkan persiapan apabila nanti lahirnya Imam Mahdi. Tidaklah sekurang-kurangnya, tidaklah kita menjadi golongan yang diperangi oleh Imam Mahdi itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang membantu Imam Mahdi nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khuz biyadi adrikni qilat hilati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bertemu kita lagi di siaran YouTube ni, alhamdulillah, panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita pagi ni kita ada live duha. Sebelum ni kita dah sebelum ni melalui Cahaya Online, tapi alhamdulillah ada live bersama-sama dengan pembimbing rohani kita Syekh Abdul Aziz. Kita bersama-sama dengan beliau untuk kita menceritakan kedekatannya, kemunculannya Imam Mahdi yang tak lama lagi, yang bukan mungkin lagi ramai terutama orang-orang muda dia tidak mahu mendengar. Sebut je Imam Imam Mahdi dia tak nak. Dan sebut je akhir zaman dia tak nak dengar dah. Termasuklah orang-orang tua ke apa ke. Saya bukan cakap semua tapi ramai. Bayangkan orang yang dekat dengan saya pun sama juga, bila dengar sebut je Imam Mahdi, dia kata jauh lagi, lambat lagi, 1000 tahun lagi. Kan kita ni pun umur pun lebih kurang 63 tahun ni lebih kurang. Dia nak sebut umur 1000 tahun lagi. Yalah, berapa banyak lagi umur kita ni. Jarak dah fasa ke berapa dah ni, nak hampir kiamat dah. Dah terlalu dekat dah antara mata hitam dan mata putih.
Kan? Jadi itulah yang sebenarnya kita nak buat persiapan dalaman kita ni, seperti Ustaz Zaim beritahu tadi. Persiapan kita untuk ke depan ni yang begitu sukar ni, apa dia yang sebenarnya dalaman ni. Jadi Imam Mahdi memerangi siapa sebenarnya? Kalau daripada hakikatnya. Jadi Ustaz Azim menjelaskan lagi tadi. Tapi pada hakikatnya apa sebenarnya? Saya menambah lagi. Hakikat ni memerangi ni dalam yang Ustaz Azim pun dah sebut tadi, menafikan keakuan diri kita. Memerangi ni dalam ni, supaya kita dapat bersama-sama dengan beliau. Itulah ciri-ciri Ustaz Azim pun dah sebut tadi. Ciri-ciri orang yang pengikut-pengikut Imam Mahdi inilah memerangi kedalaman ni. Menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah, mengesakan Allah. Yang bergerak, yang ritual solat, yang semua yang asyik pada diri dia, yang asyik kita asyik dalam keadaan asyik pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada amal ibadah semua bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya, itulah ciri-cirinya. Saya tidak menyebut saya seorang. Saya mengajak, bukan saya sebut saya seorang je dengan grup saya ini, bukan. Semua, mengajak semua. Jadi kita sama-sama. Banyak lagi orang-orang yang belum mendengar ni, insya-Allah dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan insya-Allah. Jadi saya amat teruja dengan balasan WhatsApp daripada sahabat saya sendiri di Johor. Dia bekerja di Simpang Renggam. Kawan saya, dia mengatakan bahawa dia dengar sama-sama dengan saya. Dia sahabat baik saya, sahabat sekolah saya. Tapi dia mendengar YouTube ni masa saya mula-mula rakam dulu, Cahaya Online ni daripada 2021 lagi. Jadi sampailah sekarang, sampai dia pergi dekat Melaka dengan saya, dengan Ustaz Aziz semua. Jadi dia ada menyatakan dengan saya by WhatsApp, dia mengatakan bahawa 2-3 orang anak buah dia berjumpa dengan dia dan berhubung dengan dia. Dia nak, maknanya dia nak sesuatu nasihat daripada kawan saya tu. Sebelum ni tidak ada, dia kata. Jadi dia pun merujuk dengan saya untuk memberi nasihat kepada dia lah. Macam mana. Jadi saya cakap hala tuju satu je. Nafikan keakuan diri kita. Kita nak nyatakan jawapan tu daripada Allah. Saya cakap. Jadi yakinnya dia, bukan yakin dengan saya, yakin dia dengan Allah tu, yang bawa kenal diri dengan Allah ni, saya nak cakap ni. Kebesaran Allah ni kebesaran Allah ni saya nak cerita. Jadi itulah yang dia bawa. Jadi dia bertambah yakin, olahan demi olahan. Dia selalu dengan saya, kadang-kadang setiap malam berwhatsapp dengan saya. Yang menyatakan ni, benda ni. Kita gunakan medium ni. Kita gunakan medium WhatsApp ke apa ke untuk kita sentiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita benda-benda ni. Dalam WhatsApp saya dengan jemaah Kuala Lumpur Syaril, kan, kadang berhubung dekat telefon sahaja dah asyik dah dengan Allah. Dah asyik cerita benda ni. Yang sana sedih, sini pun sedih juga. Kan, apa benda tu? Apa benda yang nyata benda tu? Mubina yang dikatakan apa? Menafikan. Dia satu tajuk menghala tujukan kepada ke arah keesaan Allah Taala dengan panggilan saja. Dengan panggilan dengan berwhatsapp tadi tu. Nampak tak medium yang kita gunakan untuk kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya cakap saya. Itulah yang orang kata olahan demi olahan. Diceritakan tadi masa talk, saya ada talk keluarga pada subuh tadi, alhamdulillah. Ritual yang solat ni pun daripada Allah. Di luar solat pun, solat ni menyambung dengan Allah SWT. Bukan solat tu ritual saja. Solat tu menyambung dengan Allah. Itu perkataan makna hakikat solat. Kan? Solat tu menyambung dengan Allah. Menyambung dengan Allah tu tak ada keakuan diri kita. Yang ada hanya dia. Jadi ritual tu, kita rasa macam Ustaz cakap tadi. Zuhur kita rasa Allah kena sembahyang Zuhur. Allah kena sembahyang Asar. Allah kena sembahyang Maghrib pula. Tak. Bila yang kita betul-betul kita tahu apa makna solat tadi, hakikat solat kita buat amaliah, bukan dengar, bukan dengar halu telinga. Saya cakap dengan anak saya, bukan halu telinga, bukan. Tapi mendengar dengan pendengaran Allah, maknanya ritual tu menjadi kesedapan. Zuhur, Allahu Akbar, tak ada keakuan diri dia je. Allah Ta'ala masukkan satu keasyikan dalam diri dia. Seperti mana dia asyik pada diri dia. Yang dikatakan kehidupan kita ni yang dizahirkan pada hari ini nyata daripada keasyikan Allah SWT. Kun wazak zatul muntala, nurun zatiyah zatul ha. Dalam asyik terpancar Nur Muhammad tadi tu, baru yang dikatakan, yang benar-benar yang dikatakan terzahirnya diri kita untuk mentajalikan diri dia yang esa. Bukan kita dizahirkan untuk menyatakan diri kita.
Allah Ta'ala memberi satu yang dikatakan kalimah thayyibah la ilaha illallah, inilah kata menafikan la tu, menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Esa. Seronok orang mengesahkan Allah ni sebenarnya. Manis tiada pahit, Rasulullah bagi tahu. Itu yang kita nak sama-sama amaliahkan dalam kehidupan harian kita ni. Yang tak lama lagi ni akan datang pembela kita. Kita dah banyak ditipu dah ni. Penipuan yang besar yang Ustaz cerita tadi, yang amat besar, yang penipuan yang ada, yang tak apa itu batil. Tapi kita ni kena betul-betul dalaman ni betul-betul masukkan tauhid. La ilaha illallah. Dalaman bukan sebut la ilaha illallah perkataan kosong je, la ilaha illallah je. La ilaha illallah, dalami, yakini, imani betul-betul la ilaha illallah. Bawa daripada kehidupan harian kita, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allah Taala. Apa yang diucapkan oleh Fadil Ustaz Azai Syekh itu semuanya adalah khatir Rabbani. Semuanya daripada lintasan suci, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi, yang mana dalam ucapannya itu tak lain mengajakkan untuk kita sama-sama benar-benar nyata mengesakan Allah. Nyata yang ada ni semua adalah Allah. Bukan Allah tu banyak. Nyatanya semua tu daripada skrip-skrip cerita-cerita Allah. Baik dia malaikat, baik Nabi, apa pun iblis ke saya, semua yang nyata kita jalan menyatakan Allah. Kita tahu ada tujuan. Kerana mereka semua tu, baik malaikat, baik yang di langit, di bumi, iblis, apa semua tu tak ada daya upaya bila kita dah kenal diri, kenal Allah. Melainkan setiap dia terkelip mata iblis tu, setiap ia malaikat tu bergerak semua atas izin Allah. Tak ada satu pun halu zarah pun yang manusia ataupun makhluk yang Allah ciptakan tu memiliki kuasa. Ini yang kita bila ada keyakinan kita tadi, inilah yang nak kita pegang. Kita pun langsung tak ada apa pun kekuatan dan juga kehendak. Apa semua hidup kita yang terlepas, yang dulu di alam roh sampai sekarang ni, semua atau cerita-cerita mengesahkan dia, cerita dia. Sampai ke depan kita meyakini bahawa kita telah cuci tangan, bahawa Allah lah yang tahu apa akan terjadi ke depan sesaat ini. Dia yang menyusun supaya kita tidak mengakui. Bila kita mengakui, kita berada di dalam azab. Ubahlah kalau kita nak betul-betul jadi insan yang kamil, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa pun kita harus menafikan, mengisbatkan yang adanya Allah, zat, sifat, asma dan af'al. InsyaAllah saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Saya bukan nak menyalahkan siapa-siapa. Sekarang ni kita hidup kena berkasih sayang. Itu cara kasih sayangnya. Kalau bab mengesahkan Allah, kita kena tegas. Kalau kita tak mengesahkan Allah, nanti kita tak tegas, maka kita berada di dalam kerugian atau berada dalam kesyirikan. Dosa yang paling besar adalah syirik, yang mana tak kira halus ke yang besar. Tapi syirik yang lebih bahaya adalah keakuan diri. Keakuan diri itu lebih bahaya. Sebab keakuan diri bila ada, kita tak sedar apa pun kita buat tu, kita menentang Tuhan, kita apa pun buat yang tak betul, yang batil, yang elok, kita rasa itu semua adalah hak kita, maka akan menjadi rosak pada kita. Jadi segalanya hidup kita mempunyai hak. Semua hidup kita, pendengaran, penglihatan, semuanya hak Allah. Aman kita. Dia yang taruh menyusun ke mana ke arah kita nak pergi ke depan ni. Bukan kita mengarahkan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu ala nabi.